keadaan. Tak mungkinlah kan. mungkin kita tolong sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau pepatahnya dia katakan, kalau kita orang susah, kita bagi dia bantuan. Mungkin sekali kita bagi ikan, tetapi yang kali kedua mungkin kita bagi pancingnya, jalanya, supaya dia berdikari, dan dia keluar daripada kemiskinan ataupun kesusahan tersebut, supaya dia dapat menyara hidup dia untuk seterusnya. Tak adalah hanya kita tolong dia selama-lamanya, tidak. Ada masanya dia akan tidur, dan ada masanya dia juga akan buat kerja yang pelbagai. Itu dalam konteks manusia kita. Maka begitulah juga dengan Ar-Rahim, yang juga sifat Allah tetapi belum lagi berlaku, kerana ia adalah sifat di hari akhirat kelak, yang akan diberikan kepada hanya orang mukmin sahaja. Namun apabila Allah menggunakan lafaz sifat Ar-Rahman dalam ayat ini, maka maksudnya Allah Ta'ala memang sedang memberi banyak pemberian yang berlimpah ruah kepada manusia. So atas dunia ni Allah Ta'ala bagi sangat banyak. Ayat yang sebelum ni, ayat 36, ata'an min rabbika, ata'an jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Ayat 36, Allah Ta'ala itu bagi a'ta ataupun ita itu perkataan anugerah, gifted. Allah Ta'ala bagi sangat banyak. Berbeza dengan ayat 26, Allah Ta'ala bagi balasan kepada kaum ataupun penghuni neraka, jazaa'an wifaqa. Kalimah wifaqa, balasan juga maksudnya, tetapi balasan yang hanya setimpal ataupun balasan yang cukup-cukup dengan perbuatan mereka, kan, pembalasan mereka itu untuk ahli neraka. Tetapi untuk orang muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang beriman, Allah Ta'ala bagi lebih lagi. Seperti mana kita buat amal sikit, tapi Allah Ta'ala bagi ganjaran yang berlimpah, yang berganda-ganda, yang berganda-ganda. Apatah lagi di bulan Ramadan Al-Mubarak, kan, kita buat sikit, tapi Allah Ta'ala bagi dia punya advance tu banyak sangat. Allah Ta'ala bagi banyak sangat, sampai kita tak terhitung. Maha kaya Allah Ta'ala memberi nikmat kepada kita semua, kan. Kita tak minta untuk hidup, ya Allah hidupkan aku hari ni. Tak minta pun semalam, kan, waktu kita tidur. Betul tak? Ada kita minta, ya Allah besok bagilah aku jaga lagi. Tak ada, kita tak minta. Ya Allah bagilah aku ni boleh bernafas lagi, kan, sihat tubuh badan. Jangan-jangan minta, kan, jangan-jangan minta. Tapi Allah Ta'ala bagi terus menggunakan kurniaannya, walaupun tanpa diminta. Sebab itu kita kena muhasabah diri kita, bagaimana Allah Ta'ala bagi pemberian yang sangat banyak walaupun tanpa kita mohon kepada dia. Biasa apabila kita minta baru orang bagi, kan. Itu biasanya macam itulah praktikalnya. Tetapi ini tidak. Allah Ta'ala boleh bagi, kan. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut apa? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh daripada lelaki ataupun perempuan, dan sedangkan dia itu adalah orang yang beriman, wa huwa mu'min, maka Allah Ta'ala bagi dia kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia, yang baik. Kehidupan yang baik, mungkin baik itu subjektif untuk masing-masing lah. Bahagianya macam mana pun susah nak diklasifikasikan. Okay, untuk kita bahagia itu masing-masing yang merasai akan kebahagiaan tersebut. Ada orang dia bahagia datang masjid, alhamdulillah, Allah Ta'ala masih nak dia lagi datang ke masjid. Ada orang dia suka pergi ke majlis ilmu, alhamdulillah dia duduk dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala doakan untuk mereka, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka, begitu kan. Ada lagi orang yang suka buat amal kebajikan, tolong orang lain, bantu orang yang susah dan sebagainya. Maka itu semua adalah platform atau tempat-tempat bagaimana Allah Ta'ala itu memberikan kebaikan untuk hamba-hambanya, kan. Bagaimana kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita ada kerja, maka kita gunakan kerja itu dengan sebaik yang mungkin. Ramai lagi orang yang tak bekerja kat luar sana, kan. So kita manfaatkan kerja yang kita ada itu dengan sebaik-baiknya, dengan seamanah-manahnya, dengan tanggungjawabnya, begitu.
Ya, maka insya-Allah mudah-mudahan itu semua menjadi amal kebajikan buat kita semua, ya. Dan Allah Taala kata lagi walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah Taala bagi balasan lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Kita buat tu sikit tapi Allah Taala bagi mungkin lebih, lebihnya tu banyak, kan? Macam kita lah, kalau katalah kaki tangan kerajaan, kita berkhidmat 30 tahun, 25 tahun, maka dapatlah pencen. Alhamdulillah pencen, kan? Dapatlah pencen tu, bolehlah makan duit pencen, kan? Tapi tu pun tak tahu setakat mana yang boleh, kan? Alhamdulillah. Contoh macam saya, ayah saya dah pencen, dah meninggal pun, sampailah ke mak saya, kan? Dia pencen tahun 90, bayangkanlah tuan-puan, tahun 90, sekarang dah 20, 23, so 33 tahun makan pencen. Kan? Itu nak kata kalau ganjaran dunia yang kita boleh nampak macam itulah, kan? Mak saya makan pencen ayah saya lah. Dah okey, dah maksudnya pencen ayah saya 33 tahun. Kerajaan bagi, kan? Walaupun tak banyak, sikit je, kan? Orang dulu pencen sikit-sikit je. Tapi alhamdulillah lah, boleh lah setakat nak beli ubat, nak pergi klinik, kan? Nak makan banyak mana sangat, sikit je tuan-tuan. Okey. Itu nak katanya Allah Taala bagi berlimpah ruah. Ya. Baik, itu Rabbis samawati wal ardh wa ma bainahumar rahman. Bagaimana Allah Taala tu bersifat Rahman, dia bagi kepada semua sekali secara umum. La yamlikuna minhu khitaba, mereka tidak berupaya untuk berbicara dengan Allah Taala. Malaikat ni pun tadi tak sanggup ataupun terkedu apabila duduk di hadapan Allah Taala. Pada hari pengadilan yang amat hebat yang menggerunkan itu, di mana Jibril alaihi salam dan juga malaikat yang lain berdiri berjajar diam, tidak bercakap kecuali mereka yang diizinkan Allah Ta'ala, dan hanya mereka itu berkata benar. Wa qala sawaba, mereka cakap tu adalah benda-benda yang memang betul, bukan benda auta, tetapi benda fakta. Baik, kemudian ayat 39 hingga 40, kedudukan malaikat yang hampir kepada Allah, yang bersih daripada segala dosa dan maksiat, yang berdiri diam tidak bercakap, itu menimbulkan suasana kehebatan, keagungan dan kemuliaan Allah. Dan di dalam suasana inilah tercetusnya suara amaran dan goncangan yang menyadarkan manusia yang tidur lalai. Dzalikal yaumul haqq, itulah hari yang benar, iaitu hari kiamat, hari yang pasti akan berlaku. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, oleh itu siapa yang mahukan kejayaan, maka hendaklah dia memilih jalan kembali kepada Tuhannya. Maksudnya kembali bertaubat, kembali kepada jalan kebenaran, jalan yang Allah Ta'ala redai. Untuk kita nak dapat apa tadi, pemeliharaan Allah, penjagaan Allah Ta'ala. Dan dalam hadis ada sebut ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah. Maksud dalam konteks jagalah Allah itu jaga agamanya, jaga syariatnya, jaga ibadahnya, jaga segala perintah-perintah Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan menjaga kamu. Yahfazuka, Allah Ta'ala akan jaga kita. Kalau kita jaga agama kita, kehidupan kita berlandaskan acuan Allah SWT kehendaki, bukan yang kita hendaki, tapi Allah yang kehendaki. Okey, sebab itu kalau buat acuan, kalau kita nak acuan yang diredai oleh Allah Ta'ala, kita kena ikutlah acuan tersebut. Contohnya macam apa? Kita buat kuih bahulu, contohnya kuih bahulu, kan? So kalau kita katalah dia punya acuan dia itu ikan, takkan ikan dia tu akan keluar bahulu tu sotong, tak mungkin lah. Kan? So dia pasti ikut acuan tersebut. So begitu juga kehidupan kita kena berlandaskan acuan agama, acuan syariat, acuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, siratal mustaqim. Baik, kemudian dalam ayat 39 itu Allah mengatakan itulah hari yang benar, oleh itu siapa yang mahukan kejayaan, maka hendaklah dia memilih jalan untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhannya. Dan ayat 40, inna anzarnakum adzaban qaribah, Allah Ta'ala sebut situ menutup ayat surah An-Naba ini, sesungguhnya kami yang memberi amaran kepada kamu. Anzarnakum, kami bagi warning
kepada kamu terhadap azab yang amat dekat, azaban qariba. Ungkapan ini merupakan amaran untuk menyedarkan manusia daripada kelalaian, supaya kita sedar. Kita mungkin terlena, kita terlelap sekejap, maka Allah Ta'ala ketukkan kita, diberikan amaran-amaran tersebut di dalam Al-Quran. Azab itu tidak jauh, maka neraka Jahannam sedang menunggu kedatangan kamu, dan seluruh hidup dunia ini hanya merupakan perjalanan yang pendek sahaja, dan umur manusia juga adalah pendek. Siapa yang umur dia panjang, tak banyak, tak ramai, biasa 60, 70 ataupun tak sampai pun, kan? Ada yang dapat 80 sikit-sikit, kan? Jarang-jarang kata P. Ramli. Jarang-jarang sangat yang dapat umur macam tu, kan? Kadang-kadang lagi jauh, masya-Allah. Ya, baik. Azab hari akhirat merupakan azab yang amat menakutkan, sehingga membuatkan orang kafir lebih suka andainya ia tidak ada ataupun tidak wujud. Kemudian mereka mengatakan, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari itu setiap orang akan melihat apa yang telah dilakukannya oleh kedua tangannya, dan setiap orang kafir akan berkata, alangkah baiknya jika aku menjadi tanah. Turaba, eloknya aku ni jadi tanah, tak payah jadi manusia. Maka kata-kata ini hanya diucapkan oleh orang-orang yang terlalu susah dan terlalu runsing. Orang dah terdesak macam tu lah, kan? Apa semua pun dia ni lah nak cakap, ataupun apa, pemikiran dia yang bercelaru dan sebagainya. Maka kata-kata itu membayangkan ketakutan dan penyesalan, sehinggalah ia bercita-cita supaya kembali kepada Adam sahaja, dan kembali menjadi tanah yang hina dan terbiar. Ini lebih mudah kepadanya daripada menghadapi segala kenyataan yang amat menakutkan itu, yang akan dihadapi oleh orang-orang yang tertanya-tanya kerana meragukan akan berita An-Naba tadi. Balik pada ayat yang pertama, amma yatasaalun anin naba'il azim, berita yang besar, berita yang agung, iaitulah tentang hari kiamat, gerunnya hari kiamat ini. So mereka minta supaya jadi tanah lebih baik, kan, seboleh-bolehnya. Sebab apa? Mereka tidak akan disoal siasat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar supaya kita dapat melaksanakan segala tanggungjawab kita, amanah kita dengan sebaik yang mungkin. Seorang ayah, seorang pemimpin, seorang anak, seorang pekerja, seorang majikan, semua sekali lah, apa sahaja kondisi kita, kedudukan kita, maka kita laksanakan dengan yang sebaik mungkin, sebab semuanya akan dihisab oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Wallahu alam, aku qauli hadza. Terima kasih semua yang hadir, tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan kita mendapat barakah daripada majlis ilmu kita ini. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Setiap langkah kita untuk datang ke rumahnya ini, Allah Ta'ala akan gantikan dengan kebaikan, dengan amal-amal kebaikan yang lebih baik, ataupun dengan habuan-habuan yang lebih baik, dengan nikmat-nikmat yang lebih baik, agar kita semua menjadi orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah nanti kita sambung pada surah An-Nazi'at. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.